قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang untuk saya dan tuan-puan bertemu pada pagi ini untuk kita sama-sama bincangkan satu surah dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya maklumkan kepada penganjur, pagi ini kita akan bincang berkenaan dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah cerita tentang sujud. Cuma saya tak pasti bagaimana sebelum ini pendekatannya, tadabbur yang berbentuk permukaan ataupun tadabbur yang bentuk halus. Halus dan permukaan ni maksudnya apa? Satu kita sebut tadabbur halus, tadabbur permukaan ni namanya kalau dengan bahasa sekarang ni disebut sebagai tadabbur makro. Makro tadabbur ni kita bincang daripada atas, daripada bumbungnya. Satu lagi mikro tadabbur ni kita bincang secara halus, ayat demi ayat. Satu ayat saya akan bincang, saya akan huraikan. Jadi untuk hari ini, hari yang pertama untuk surah As-Sajdah, biasanya saya akan bentangkan dari sudut makro tadabbur, iaitu kita bincang pada sudut bumbungnya saja, daripada permukaan, daripada luaran saja. Kita tak masuk lagi secara dalaman. Okay. Surah As-Sajdah, surah Makkiyah, mempunyai 30 ayat. Makkiyah ni maksudnya apa? Turun sebelum hijrah. Bilangan ayatnya adalah 30 ayat. Jadi kita nak bincangnya secara permukaan saja tuan-tuan pada hari ini, insyaAllah. Melainkan kalau nanti diminta untuk dibentangkan secara dalaman, secara halus, maka kita akan bentangkanlah pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Okay, pengenalan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Okay, surah As-Sajdah kalau tuan-puan perhatikan dalam mushaf, kedudukan surah As-Sajdah adalah pada surah yang ke-32. Sebelum surah As-Sajdah, surah Luqman. Selepas surah As-Sajdah, surah Al-Ahzab. Jadi surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32. Kalau kita bincangkan pada sudut permukaan ataupun daripada luaran, kita akan bincangkan sedikit sebanyak tentang kedudukan surah ini. Kenapakah surah As-Sajdah berada pada kedudukan ini? Kedudukan yang ke-32. Kalau kita perhatikan dari sudut turunan, surah As-Sajdah Makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Dan dalam Al-Quran, selepas surah Al-Fatihah dimulakan dengan surah Madaniyah, iaitu surah Al-Baqarah. Kenapakah Al-Quran tidak menyusun bicaranya dengan surah Makkiyah terlebih dahulu, kemudian barulah disambung dengan surah Madaniyah? Jadi kita sebutkan susunan Al-Quran Karim dalam mushaf itu pun susunan yang tidak, kita sebut tidak sekata lah, tidak selari dengan penurunannya. Jadi itu pun dibincangkan pada sudut kedudukan dia. Jawapan yang pertama untuk jawab soalan ini secara umum ya. Mana-mana surah pun, kalau selepas ini tuan-puan dapati surah Makkiyah, kemudian Madaniyah, kemudian Makkiyah, nampaknya bentuknya, susunannya agak rawak. Jawapan yang paling mudah untuk kita uraikan tentang soalan ini, jawapan yang pertama, apabila susunannya tidak menurut pemikiran manusia, ini menunjukkan ia datang daripada bukan manusia. Penyusunan yang tidak tersusun pada akal manusia ataupun bentuknya rawak, sedangkan dalam masa yang sama Al-Quran ini mencabar, cuba datangkan bicara yang lebih baik daripada Al-Quran ataupun semisal dengan Al-Quran. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa ia bukan daripada manusia. Jadi itu bukti yang pertama, hujah yang pertama. Hujah yang kedua, ini tak ubah seperti dalam sistem pendidikan. Kerana Al-Quran itu adalah Quran kitab Al-Hidayah ataupun kitab petunjuk, maka ia adalah bertujuan untuk mendidik manusia. Maka begitu jugalah dalam pendidikan. Tuan-puan jangan terkejut kalau seseorang cikgu tersebut dia lompat surah, dia lompat tajuk. Contohnya dalam ikut silibus akhlak, cikgu kena bentangkan tentang adab makan dulu, contoh.
kemudian barulah adab bergaul dengan kawan-kawan. Tapi oleh kerana bahagian yang perlu nak dibentuk adalah bab pergaulan dengan kawan-kawan, maka cikgu skip dulu tajuk bab makan, cikgu lompat kepada tajuk bab pergaulan. Begitu juga dalam subjek-subjek yang moden, bukan sahaja terhad kepada subjek akidah ataupun subjek akhlak. Begitu juga dalam subjek yang moden, contoh dalam fizik. Kan? Kadang-kadang setengah guru, dia lompat tajuk cahaya, dia pergi kepada tajuk bunyi. Ada cikgu yang dia lompat tajuk daya, dia pergi kepada tajuk seterusnya. Maksudnya, kita katakan guru pun mengambil pendekatan yang sedemikian atas tujuan untuk mendidik anak-anak murid, anak-anak pelajar. Jadi kat sini Al-Quran Karim dia turun mengikut keperluan semasa umat masyarakat Islam, apakah yang perlu dibina, apakah yang perlu dibentuk, maka turunlah surah itu. Walaupun surah itu surah yang ke-32, tapi turun sebelum hijrah. Turun terlebih dahulu sebelum surah Al-Baqarah, walaupun surah Al-Baqarah ni surah yang kedua dalam menurut mushaf, tetapi surah As-Sajdah turun dahulu sebelum surah Al-Baqarah kerana dalam pendidikan ataupun dalam bab memberi petunjuk kepada umat manusia dan dalam bab motivasi, surah As-Sajdah paling diperlukan terlebih dahulu sebelum surah Al-Baqarah. Itu pada sudut penurunan dan susunan mushaf. Ya. Kronologi penurunan surah. Kalau tuan-puan perhatikan ikut penurunan surah, surah yang ke-72 surah Ibrahim, 73 Al-Anbiya, Al-Mu'minun, kemudian As-Sajdah. Surah As-Sajdah turun selepas surah Al-Mu'minun. Ini penurunan ya tuan-puan, bukan ikut susunan mushaf. Ini pun dibincangkan, dia ada perbincangan kerana ini tidaklah disepakati oleh ulama semuanya. Sudah tentu ada sedikit percanggahan dan ada sedikit perselisihan. Tetapi yang saya umumkan kepada tuan-puan ni menurut penurunan surah ni, kerana memang ada seorang sarjana apabila beliau menguraikan uraian tafsir, beliau menguraikan mengikut penurunan surah. Jadi kalau tuan-puan cermati kitab tafsir beliau akan mulakan perbincangan tafsir beliau dengan surah Iqra. Supaya pembaca tafsir boleh merasai seolah-olah Al-Quran sedang turun kepadanya. Itu satu pendekatan. Yang mana pendekatan ini beliau buat mengikut satu kaedah tadabbur yang beliau tetapkan. Beliau ni namanya tuan-puan, namanya Habban Nakah. Jadi Syekh Habban Nakah ni dia buat satu kaedah, dia buat 40 kaedah tadabbur yang terbaik. Kemudian daripada 40 kaedah tadabbur ni, barulah beliau buat tafsir. Tafsir beliau ni mengikut penurunan surah. Okay, itu satu sudut. Kalau kita perhatikan, kalau mengikut penurunan surah As-Sajdah cerita tentang sujud. Maka tidak heran kalau As-Sajdah turun selepas surah Al-Mu'minun, kerana surah Al-Mu'minun membincangkan tentang perihal orang yang beriman sebenar-benarnya, dan dalam bab ayat yang sujud disebut dalam surah As-Sajdah, ceritakan tentang itulah yang membezakan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka kharru sujada, mereka sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. As-Sajdah sedang menguraikan perihal orang beriman. Tidak heran kalau As-Sajdah mengikut penurunan surah turun selepas surah Al-Mu'minun. Ya. Okey, kalau kita perhatikan pada sudut sirah, ini saya sebut dari sudut susunan tartib mushafi. Yang kedua tartib nuzuli, mengikut penurunan. Yang ketiga, ini sirah surah. Ada buku, kalau tuan-puan ada kelapangan dan ada kelebihan membaca kitab dalam bahasa Inggeris, buku ini asalnya dalam bahasa Urdu telah pun diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. Nama buku ini dituliskan oleh Al-Maududi. Bukunya disebut sebagai Tafhim Al-Quran. Jadi kalau tuan-puan ada kemahiran membaca bahasa Inggeris, tuan-puan boleh cuba dapatkan dekat dalam Google pun, tanpa tuan-puan download. Nama buku tersebut adalah Tafhim Al-Quran. Kat sini Tafhim.net.
Jadi kat sini beliau cuba tuliskan ni dalam bahasa Urdu asalnya, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. Dan penulisan beliau ini Al-Maududi, beliau menuliskan huraian tafsir mengikut sirah. Maksudnya seringkali dikaitkan dengan sirah. Selalu ada ayat dia akan cerita sirah. Jadi dekat sini sirah surah dipamerkan. Maka anggaran daripada sirah surah As-Sajdah ni turun pada era Makkiyah sebelum hijrah. Kira-kira anggaran dia adalah pada tahun 11 hingga 13. Ketika itu mungkin disebut sebagai dakwah musim haji dan peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu satu sudut yang tuan-puan boleh perhatikan dalam ni ya. Okay. Itu dari sudut sirah surah ya. Jadi anda boleh perhatikan ini lebih kurang gambar rajah sirahnya. Gambar rajah sirahnya ini saya dapatkan daripada buku Kompas 114. Kompas 114. Jadi wahyu pertama pada Nabi SAW berusia 40 tahun. Kemudian anggaran turunnya surah As-Sajdah adalah pada tahun 11 hingga 13 ya, pada tempoh ini. Tragedi Taif, selepas peristiwa Taif dalam tempoh ini. Jadi anda boleh bandingkan, anda boleh bayangkan bahawa surah ini turun pada fasa emosi Nabi SAW sangat dahsyat dan Nabi SAW menerima tentangan yang sangat kuat daripada orang kafir Quraisy. Rentetan daripada kewafatan Khadijah dan kematian Abu Talib. Ya. Jadi rentetan daripada itu, orang kafir Quraisy mereka mengecam Nabi SAW dan para sahabat dengan lebih dahsyat. Maka anggaran surah As-Sajdah turun pada tempoh ini. Sebenarnya tuan-tuan, tentang penurunan surah, kita tak dapat nak pastikan dengan tepat dan jelas bilakah surah itu diturunkan. Cuma pada struktur ayat dan pada struktur kandungan ayat, kita boleh dapat anggarkan surah ini turun pada peristiwa yang bagaimana. Ya? Sebab apa kita sebut anggaran saja? Dalam satu surah pun tak semuanya Makkiyah, walaupun namanya Makkiyah, tapi tak semuanya ayat dalam surah ini diandaikan sebagai ayat Makkiyah. Ya? Okay, saya teruskan. Jadi ini dari sudut sirahnya, sinopsis sirah. Saya rasa tentang sinopsis ni tuan-puan jelas, dan tuan-puan boleh huraikan mengikut pandangan bacaan sirah tuan-puan. Cuma anggaran surah yang turun pada tempoh ini inilah Al-Ahqaf, Al-Dhariyat, Al-Ghashiyah, Al-Kahfi, Nuh, Ibrahim, Al-Anbiya, Al-Mu'minun. Kemudian selepas Al-Mu'minun inilah turunnya surah As-Sajdah. Ini anggaran saja tuan-puan. Tetapi kita boleh katakan dalam tempoh yang dahsyat ini, inilah surah-surah yang barangkali turun pada tempoh ini. Okay, saya teruskan. Okay, ciri-ciri surah Makkiyah ini dalam pembelajaran ulum Al-Quran, ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Paling kurang ada 8 ciri surah Makkiyah. Tapi saya terangkan kepada tuan-puan dahulu. Ini yang pertama mengandungi ayat-ayat pendek. Ya, kalau tuan-puan yang pernah hafal surah As-Sajdah, tuan-puan akan perhatikan Alif Lam Mim sudah memadai menjadi satu ayat. Ini ayat yang sangat pendek. Jadi semua surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, semuanya Makkiyah kecuali 2 surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sahaja tidak termasuk dalam surah Makkiyah. Yang lain semuanya Makkiyah apabila dimulakan dengan huruf muqatta'ah ataupun dengan nama lainnya ayat-ayat pendek.
As-Sajdah tidaklah termasuk dalam surah yang ayatnya begitu pendek. Surah yang disebut ayatnya pendek, kita namakan surah itu sebagai Al-Mufassal. Ya? Al-Mufassal. Mufassal ni maksud apa? Al-Mufassal. Al-Mufassal ni surah itu dibahagikan dengan begitu banyak ayat. Dibahagikan kepada banyak ayat. Jadi surahnya pendek, surahnya tak panjang tapi ayatnya banyak. Jadi oleh kerana itu pembahagian yang banyak begitu disebut sebagai ayat-ayat yang pendek, digelar sebagai Al-Mufassal. Tetapi tidaklah kita nafikan macam surah As-Sajdah ni dia taklah termasuk dalam Al-Mufassal. Dia termasuk dalam Al-Mathani, kan? Dalam Al-Mathani pun tidaklah bererti semua surah yang bukan Al-Mufassal ayat-ayatnya tidak pendek, tidak. Tapi kita katakan ayat yang pendek selalunya merujuk kepada surah Makkiyah. Ada tak ayat yang pendek tapi bukan Makkiyah, Madaniyah? Ada. Contohnya surah Al-Bayyinah, kan? Ayat-ayatnya pendek tapi bukan Makkiyah. Tapi dekat sini kita kata selalunya surah Makkiyah ayatnya pendek. Surah As-Sajdah termasuk tak dalam ayat-ayat yang pendek? Surah As-Sajdah ada ayat yang pendek. Contohnya Dzalika alimul ghaibi wasyahadah, ayat yang ke-6. Contohnya ayat yang ke-7, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Itu ayat yang pendek-pendek tetapi tidaklah semestinya ini syarat utamanya. Okay. Syarat utamanya selalunya selain pada ayat yang pendek, isinya jelas dan tegas. Ini ciri-ciri surah Makkiyah dan inilah yang terdapat dalam surah As-Sajdah. Ada isi yang jelas dan isi yang tegas. Antaranya Allah sebutkan ayat yang ke-21 dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Dan demi sesungguhnya kami akan menyebabkan mereka rasa azab yang dekat sebelum azab yang besar. Jadi ini ayat yang tegas bentuknya. Jadi itu antara ciri surah Makkiyah. Yang ketiga, memfokuskan pengukuhan akidah dan akhlak. Tuan-puan jangan terkejut kalau dalam Al-Quranul Karim, walaupun sudah ada surah khusus yang bercerita tentang hari kiamat, surah Al-Qiyamah, tetapi masih lagi ada surah lain yang memegang nama kiamat. Antaranya surah Al-Haqqah, nama lain bagi kiamat. Antaranya surah Al-Waqi'ah, nama lain bagi kiamat. Surah Al-Qari'ah, nama lain bagi kiamat. Surah An-Naba. Banyak lagi nama surah lain yang ada nama kiamat pada nama surah tersebut. Tetapi kita katakan kenapakah Al-Quran tidak menggabungkan kisah tentang hari kiamat, peristiwa hari kiamat dalam satu surah. Kalau saya tulis novel, tuan-puan, saya akan letakkan satu peristiwa itu dalam satu babak saja, dalam satu bab saja. Ataupun mungkin kalau saya cerakinkan kepada bab-bab yang pelbagai, saya akan ikut kronologi peristiwa. Tetapi bila Al-Quran menurunkan ayat-ayatnya, dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang kiamat. Dalam surah Al-Ali Imran ada cerita tentang hari kiamat. Sampailah hampir setiap surah ada cerita tentang hari kiamat. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya Al-Quran bukan buku cerita. Ini adalah Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Ada cerita yang sama diulang-ulang dalam surah yang pelbagai kerana ia bukan daripada manusia. Kalau manusia akan sentuh sekali sahaja dah memadai. Tetapi bila ia bukan daripada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan ayatnya tentang hari kiamat pada banyak surah. Jadi, sebab itu tuan-tuan tidak heran kalau hampir setiap surah ada cerita tentang hari kiamat kerana untuk memberi peringatan. Dan pada surah Makkiyah selalunya yang difokuskan adalah pada sudut akidah. Jadi selalu akan ada cerita tentang hari kiamat supaya akidah manusia makin mantap, akidah manusia dikukuhkan. Kemudian ada ayat yang mengandungi ayat yang tegas, cerita tentang hukuman kepada orang yang kafir. Kemudian ciri-ciri surah Makkiyah ada cerita tentang akhlak. Dalam surah As-Sajdah pun ada cerita tentang akhlak. Akhlak orang-orang yang beriman apabila
beritakan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kharru sujada, mereka tunduk. Bukannya mereka mendabik dada, bukannya. Jadi orang yang makin berilmu, mereka makin tunduk. Jadi itu antara elemen akhlak yang ada dalam surah As-Sajdah. Yang keempat, membentangkan kisah sebagai motivasi dan pengajaran. Ada atau tidak dalam surah As-Sajdah cerita tentang kisah? Tuan-puan jangan pelik kalau dalam surah As-Sajdah ni tengah sedap bercerita tentang hari kiamat, tetapi ada semacam iklan dalam surah As-Sajdah. Ada semacam iklan. Dalam surah Al-Sajdah ni ada semacam iklan. Kat mana iklan dia? Kalau tuan-puan perhatikan, Allah cerita tentang hari kiamat, ayat 21 cerita hari kiamat. Ayat yang ke-22 cerita tentang perangai orang yang berdosa, orang yang zalim. Kalau diberikan peringatan tentang ayat, mereka berpaling. Ya. Ayat yang ke-23 ni ada semacam iklan sedikit. Ada Allah sebutkan tentang Nabi Musa AS. Ayat 23, ayat ke-24 penutup kisah ni. Soalan dia, kalau betul lah Al-Quran ni buku cerita, dia akan lengkapkan kisah ni sampai habis. Ataupun dia taklah memberi isyarat yang sepantas ini. Tapi bila Al-Quran membentangkan sepantas ini, menunjukkan Al-Quran ni dia bukan nak cerita sekadar mengelipur lara, ya? Tetapi diceritakan ini untuk manusia mengambil peringatan dan manusia mendapat motivasi. Tidak heran tuan-puan bila surah As-Sajdah ceritakan tentang sebahagian ataupun isyarat pantas tentang kisah Nabi Musa AS. Ini adalah kerana Nabi Musa antara sosok yang banyak bersabar kepada Allah. Begitu juga pengikut Nabi Musa ada yang pernah mendapat petunjuk daripada Al-Quran, daripada kitab Taurat yang diturunkan. Maka apa masalah ataupun bagaimanakah Nabi SAW boleh mendapat motivasi daripada kisah tersebut. Jadi kita sebutkan dari sudut penurunan surah ini turun pada fasa yang mencabar dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi SAW bila melihat kepada kisah Nabi Musa, walaupun dalam isyarat yang pantas, ini memberi motivasi dan pengajaran dan semangat untuk Nabi SAW dan para orang yang beriman, para pengikut Nabi yang beriman untuk meneruskan lagi dakwah. Ya? Okay. Itu isi yang keempat tentang ciri surah Makkiyah. Okay. Ciri yang kelima, surah Makkiyah selalunya akan mendedahkan sikap dan perangai golongan musyrikin. Jadi tuan-puan perhatikan dalam surah dalam surah As-Sajdah memang ada Allah ceritakan tentang perangai orang musyrikin. Contohnya ayat yang ke-22 tadi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Perangai orang musyrik apabila mereka diberi peringatan tentang ayat Allah, mereka berpaling. Ada lagi cerita tentang orang musyrik, Allah sebutkan ayat yang ke-28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka berkata, bilakah berlaku hari kiamat? Jadi itu antara perangai orang musyrikin. Ya. Okay. Okay, alhamdulillah, kita teruskan lagi. Kemudian sebenarnya beberapa ayat lagi yang cerita tentang orang musyrikin, tetapi yang jelasnya yang saya sebutkan tadi. Tapi tidaklah kita menafikan surah-surah Makkiyah yang lain pun selalu juga mendedahkan perangai orang musyrikin. Ya. Yang keenam, mengandungi lafaz kalla. Jadi uniknya surah As-Sajdah tidak mengandungi lafaz kalla. Ya. Tetapi kita katakan di sini, ini salah satu cara nak kenal surah Makkiyah. Tak semestinya wajib ada kalla. Cuma kalau yang ada lafaz kalla, selalunya surah Makkiyah lah ia. Okay. Kemudian yang ketujuh, mengandungi ayat sujud. Jadi antara yang jelas ni surah As-Sajdah. Nama surah ini sendiri sujud. Ayatnya dan memang ada ayat yang utama, ayat pokok bagi surah ini memang surah yang ayat yang berkaitan dengan sujud. Ayat yang ke-15, ya. Jadi mengandungi ayat sujud. Ini menunjukkan ia adalah surah Makkiyah. Dan yang ke-8, huruf-huruf muqatta'ah pada permulaan surah.
Jadi surah ini bermula dengan Alif Lam Mim, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran tidaklah dianggap sebagai surah Makkiyah. Yang lain yang bermula dengan huruf muqatta'ah semuanya Makkiyah. Ya. Okey, saya teruskan lagi insya-Allah. Jadi kita berkenalan dengan nama surah As-Sajdah. Untuk makluman tuan-puan, ada kurang-kurangnya ada 5 nama bagi surah As-Sajdah. Ya, ada 5 nama bagi surah As-Sajdah. Yang pertama, As-Sajdah namanya. Ini yang memang diletakkan dalam mushaf kita sebagai namanya. Kerana apa disebut nama surah ini As-Sajdah? Kerana surah ini menyifatkan orang beriman dengan perbuatan sujud dan bertasbih ketika mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sedang menyifatkan orang beriman. Sebab itu tuan-puan yang saya sebutkan tadi, kalau ada ulama mengatakan As-Sajdah turun selepas surah Al-Mu'minun, tidaklah menjadi kepedikan. Kenapa? Kerana surah As-Sajdah sendiri cerita tentang orang yang beriman tapi dengan perbuatan sujud mereka. Ya. Kemudian tuan-puan akan dapati dalam hadis ada juga Nabi SAW kadang-kadang menggelarkan surah ini dengan Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah. Nama surah dia Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Tetapi nama surah yang ditetapkan oleh Allah As-Sajdah yang bawah ni, ini adalah nama yang disebutkan dalam beberapa riwayat, kerana surah ini dimulai dengan kalimah tersebut, Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Okay. Kemudian ada surah nama lainnya disebut sebagai Al-Madaji'. Al-Madaji' ni maksud apa? Tempat tidur. Al-Madaji'. Kerana surah ini mengandungi lafaz Al-Madaji'. Tuan-puan perhatikan ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Cerita tentang tempat tidur, maka surah ini juga dinamakan sebagai Al-Madaji'. Kemudian ada nama lainnya disebut sebagai Sajdatul Luqman. Surah Sajdah Luqman. Kerana surah ini terletak selepas surah Luqman. Sebab itu disebut Sajdatul Luqman. Kemudian ada nama lainnya Al-Munjiyah. Al-Munjiyah dalam bahasa Arab artinya menyelamatkan ataupun penyelamat. Al-Munjiyah artinya penyelamat, kerana surah ini menyelamatkan pembacanya pada hari akhirat. Okey, selesai tentang nama lain bagi surah ada 5. As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah, Al-Madaji', Sajdatul Luqman dan Al-Munjiyah. Dapat 5 ya. Okay, alhamdulillah. Seterusnya kita bincang berkenaan dengan kaedah pembukaan surah As-Sajdah. Yang saya ceritakan kepada tuan-puan ni, yang tadi semuanya pengenalan, kita masuk daripada luar rumah dulu. Kita tak masuk dalam rumah lagi ni. Kita baru tengok daripada luar rumah, pusing-pusing dulu, tengok tingkap dia apa, kita tengok pintu dia apa daripada luar. Okay, kaedah pembukaan surah As-Sajdah. Untuk makluman tuan-puan, setiap surah dia ada kaedah pembukaan yang tersendiri ya. Antaranya ada yang dimulakan dengan pujian kepada Allah. Dan bahagian pujian ni pun terbagi kepada 3 cara. Ini pun daripada 3 cara ni daripada 2 cara yang kecil. Asalnya 2 cara. Satu, puji Allah Ta'ala, sebutkan tentang kesempurnaan Allah. Yang kedua, menafikan ataupun menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Asalnya 2 je. Daripada 2 ni terbit pula 3 bentuk ni. Yang pertama tabaraka dan alhamdu. Yang kedua subhana ataupun sabaha ataupun tasbih. Ini dekat sini ada yang dimulakan dengan pujian, ada yang dimulakan dengan perintah. Ada yang dimulakan bicara surah itu dengan perkhabaran, ada yang dimulakan dengan sumpah, syarat, panggilan atau seruan, pertanyaan, doa, huruf hijaiyah atau nama lainnya huruf muqatta'ah, kemudian penjelasan sebab. Jadi surah As-Sajdah termasuk dalam huruf hijaiyah. Permulaannya adalah huruf hijaiyah ataupun huruf muqatta'ah. Dalam huruf muqatta'ah ni ada surah yang bermula dengan 1 huruf. Sad, Qaf, Nun. Ada yang bermula dengan 2 huruf. Yasin,
Taha, Hamim, ya. Ada yang bermula dengan 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra. Jadi kat sini alif lam mim ada dibincangkan. Jadi surah As-Sajdah termasuk dalam surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah mengandungi 3 huruf. Ada yang dimulakan dengan 4 huruf. Alif lam mim ra dan alif lam mim sad. Kemudian ada surah yang bermula dengan 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kemudian hamim, ain, sin, qaf. Jadi kat sini ada bahagian huruf muqatta'ah ada 5 cara, dan surah Alif Lam Mim ni, surah As-Sajdah ni termasuk dalam pembukaan surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Ini yang saya paparkan kepada tuan-puan daripada tulisan karangan As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti beliau ada tuliskan tentang ulum Al-Quran ataupun ilmu berkenaan dengan Al-Quran dalam 2 jilid. Kalau tuan-puan perhatikan gambar ni, nama kitab beliau adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi ini ada dibincangkan, ya. Bagaimanakah Al-Quran memulakan, surah memulakan perbahasannya, ya. Okay. Oleh itu, kita teruskan surah As-Sajdah antara surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Untuk maklumat tuan-puan, surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ada 6 surah. Yang pertama, surah Al-Baqarah. Yang kedua, cerita surah Ali Imran. Jadi, 2 ni bermula dengan Alif Lam Mim. Kemudian tuan-puan baca Al-Quran, tuan-puan hanya temui Alif Lam Mim pada surah yang ke-29, hujung juzuk yang ke-21, baru jumpa balik surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Dan 4 surah yang berantai. Jadi di sini ada sedikit perbincangan. Kenapakah susunan Al-Quran sangat terawak pada sudut yang ini? Contohnya, kenapa Al-Quran tidak meletakkan 6 surah Alif Lam Mim ni secara berantai sekaligus? Kenapa perlu dipisahkan? Yang kedua, kenapakah yang di hadapan ini Alif Lam Mim ni ini madaniyah, 2 surah. Yang lain ni semua makiyah. Kenapa tak sekalikan je semua ni makiyah? Jadi kita katakan jawapan yang paling ringan, bentuk yang tidak masuk akal ni adalah membuktikan bahawa ia datang daripada bukan manusia. Yang kedua, barulah kita boleh bincangkan hikmah. Dan memang ada tokoh yang membincangkan hikmah. Kenapakah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah berada di belakang, dan kenapakah Al-Baqarah berada di hadapan? Soalan tentang hikmah ini bukan sahaja berkisar tentang Alif Lam Mim sahaja. Bahkan mereka bincangkan juga kenapakah Al-Quran tidak meletakkan surah yang panjang berada di belakang. Kalau saya tuan-puan baru nak berkenalan dengan Al-Quran Karim, saya lebih senang kalau Al-Quran memulakan bicaranya dengan surah yang pendek. Saya lebih senang belajar dengan surah yang pendek dahulu kat depan. Yang kat belakang barulah surah yang panjang. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kenapa Al-Baqarah berada di hadapan sedangkan surah ni panjang-panjang? Dekat sini dia ada satu perbahasan. Ya? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita pun, ada perkara yang kita secara tak langsung kita sedang terapkan benda yang sama. Iaitu tuan-puan perhatikan, ada barang-barang yang kita baru beli. Pada barang yang kita baru beli ni, kadang-kadang ada buku manual. Buku manual ni dia akan ceritakan satu-satu daripada nak buka kotak lagi, kan. Dan sehinggalah kadang-kadang dibentangkan semua bahasa pula, dalam semua bahasa. Jadi yang kita perhatikan, buku manual selalunya dia akan bentangkan satu-satu walaupun kita barangkali dah tahu cara nak guna. Kata kuncinya adalah lengkap. Dan itulah Al-Baqarah kenapa di hadapan. Kerana Al-Baqarah membentangkan semua perkara dengan lengkap. Tuan-puan perhati dalam surah Al-Baqarah ada firman Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang telah beriman,
masuklah dalam agama Islam kafah, dengan sempurna, dengan lengkap. Dekat situ kata kuncinya kafah, oleh kerana suruhan untuk memeluk agama Islam ni, mengamalkan Islam dalam bentuk yang lengkap, maka surah Al-Baqarah berada di hadapan. Al-Fatihah kenapa pula sebelumnya? Ini tuan-puan macam mukaddimah. Kalau dalam tulisan, kalau kita tulis tesis ataupun buku, selalunya ada abstrak, ya, ada pengenalan ataupun mukaddimah. Jadi Al-Fatihah pun memang dah lengkap perbincangannya, cuma dihuraikan lagi oleh surah Al-Baqarah. Surah-surah selepasnya menghuraikan apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Kenapa pendek di belakang, bukan di hadapan? Kenapa An-Nas pendek? Kerana surah yang berada di belakang itu merumuskan apa yang berada di hadapan. Jarang saya jumpa kesimpulan ni lagi panjang daripada isi-isi penting tu, kan? Ya. Jadi sebab itu surah pendek berada di belakang selalunya. Antara hikmahnya adalah kerana surah-surah pendek di belakang merumuskan apa yang terkandung di hadapan. Sekarang kita nak bincang tentang kaitan dia dari sudut kemunasabahan, dari sudut kesesuaian surah As-Sajdah. Kenapakah surah As-Sajdah dimulakan dengan Alif Lam Mim, dan apa kaitan surah As-Sajdah dengan surah-surah Alif Lam Mim yang lain? Untuk makluman tuan-puan, perkataan Alif Lam Mim kalau secara sastranya dibincangkan bahawa ini adalah huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab. Orang Quraisy merupakan orang yang paling mahir dalam bahasa Arab. Sehingga kan tuan-puan, untuk maklumat tuan-puan, mereka mampu membuat syair secara sangat spontan. Kalau mereka tengok satu benda dan mereka boleh buat satu syair secara sangat spontan, dan orang boleh asyik dengan syair dia. Kalau tuan-puan nak tahu macam mana mengasyikkannya syair ni, mereka akan ada satu pertandingan mingguan, secara mingguan di Pasar Ukaf. Di situ penyair akan menendangkan syairnya. Belum sempat penyair sampai rumah, syair sampai rumah dulu. Syair selalu sampai rumah dulu sebelum penyair. Menunjukkan betapa hebatnya syair yang mereka buat. Kita sebutkan dengan bahasa sekarang ni media. Medianya syair. Sehingga kan mereka ada satu syair yang kalau yang pelik ni tuan-puan, antaranya yang saya boleh sebut kepada tuan-puan ada namanya Ghazal Al-Uzri. Syair cinta yang dibuat oleh Al-Uzri, Bani Uzri. Jadi mereka ni kalau buat syair ni, kita sebut syair Ghazal Al-Uzri ni syair jiwang lah. Tapi peliknya syair Ghazal Al-Uzri ni, kalau penyair letakkan nama perempuan yang dia sayang dalam syair tu, penyair tu akan dihalang daripada berkahwin dengan wanita tersebut. Contoh, kalau saya letakkan nama yang saya minat dalam syair saya, Isabella saya letak dalam lagu saya, maka saya dihalang berkahwin dengan Isabella. Saya dihalang daripada berkahwin dengan Isabella. Jadi ditanyalah kepada penyair, kenapa pula engkau sanggup tak berkahwin dengan Isabella? Semata-mata nak letakkan Isabella dalam lagu, sedangkan engkau sayang ke Isabella. Cara dia tak jawab. Apa jawapan penyair tu? Penyair mereka jawab apa? Saya lebih sayangkan hubungan percintaan saya dengan Isabella berbanding sosok tubuh Isabella tu sendiri. Dahsyat. Dahsyat cara diorang fikir. Jiwang emosi yang diorang mainkan tu sangat dahsyat. Ya? Sebab itu tidak heran kalau orang Arab mereka jadikan ini sebagai benda yang memang mereka pegang. Syair. Ya? Itu yang saya sebutkan, emosi yang dimainkan oleh syair. Kamu ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Yang saya sebutkan tadi tuan-puan, saya tak pernah jumpa lah syair yang ada nama Isabella ni. Saya sebutkan sebagai contoh, ya. Yang ada dalam syair ni namanya Jamil Al-Buthainah, contoh. Jadi nama-nama yang lain lah yang saya sebut ni sebagai contoh lah tuan-puan, supaya untuk kita jelas. Okey. Jadi anda ada huruf-huruf ini, anda cemerlang untuk membina satu struktur ayat yang sangat baik.
yang boleh memainkan emosi masyarakat. Ada struktur huruf ni. Ada alif, ada lam, ada mim. Dengan huruf ini cuba datangkan. Dengan huruf yang semudah ini cuba datangkan ayat yang boleh menandingi ayat Al-Quran. Ibaratnya soalan ini, kalimah ini disebutkan kepada kontraktor ataupun pembina tukang rumah ni, tukang rumah yang sangat mahir. Tukang rumah yang memiliki segala alat-alatnya, dan kalau beri bahan yang ringan pun dia boleh buat rumah tu. Ibaratnya begitu ya. Anak ambil tukul ni. Ambil apa? Ambil gergaji ni dan sebagainya. Buat rumah. Ibaratnya begitu ya. Jadi suruhan yang seperti ini telah pun menandakan kemukjizatan yang tersendiri. Alif Lam Mim telah pun memberikan kemukjizatan yang tersendiri. Untuk maklumat tuan-tuan, sebelum kedatangan Al-Quran, selain daripada syair, mereka ada satu lagi yang mereka dengar, namanya Sajak Al-Quhan. Sajak Al-Quhan ni apa? Sajak Al-Quhan ini adalah mantra kumpulan bomoh, mantra tukang bomoh. Jadi daripada mantra tukang bomoh ni, tuan akan dapati ada kalimah yang difahami dan ada kalimah yang tidak dapat difahami. Ibaratnya kalau kita sebut mantra ni, dia ada kalimah dia yang tukang bomoh saja pun, tukang bomoh pun belum tentu faham. Contoh kalau dalam bahasa Melayu kita ada mantra yang Ramli pernah sebut, Sumatakaji Semanisin. Tentulah lebih kurang tak ada orang pun yang boleh terjemahkan apakah maksud mantra tu. Bila ada kalimah yang tidak difahami, maka sedarlah masyarakat Arab itu Sajak Quhan itu bukan kalam manusia. Sebab dekat sini ada elemen yang difahami dan elemen yang tidak difahami. Ini bukan kalam manusia. Jadi tuan-puan nampak ada dua teks sastra ketika itu. Syair, Sajak Quhan. Syair seringkali dikaitkan dengan emosi. Sajak sifatnya kering tetapi dia ada bahasa yang tidak difahami. Dan bila dikeluarkan sajak, biasanya pendengar mereka akan dengar saja, mereka akan patuh saja walaupun mereka tak faham. Kerana mereka tahu ini bukan kalam manusia, sajak tu. Itu kalam, maksudnya kita sebut kalam syaitan ataupun kalam jin lah. Sebab tu ada kalimah yang tidak difahami. Maka Al-Quran mendatangkan kalimah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim. Antaranya Alif Lam Mim ini, satu, ia bukan sahaja sifatnya tidak difahami. Ya, disebut tidak difahami, confirm ia bukan daripada manusia. Okey, yang kedua, secara tak langsung ia telah pun berjaya memikat hati pendengar. Ia berjaya memainkan emosi orang Arab ketika itu. Tuan-puan bayangkan seorang yang keras kepala bila mendengar surah Taha bermula dengan huruf muqatta'ah Taha. Kemudian ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampailah beberapa ayat. Orang ini ketika mendengar bacaan ini, beliau boleh beriman, Umar Al-Khattab. Kan? Jadi kat sini Al-Quran dengan bahasanya bukan sekadar memainkan emosi pendengar. Yang kalau dahulu sebelum kedatangan Al-Quran, mereka akan berkusu pergi ke pasar Mekah. Mereka cuba mendengar bicara Al-Quran, bicara syair, dan belum sempat syair sampai rumah dulu. Tapi bila turunnya Al-Quran, minat mereka, tumpuan mereka beralih kepada Al-Quran. Tidak heran kalau satu malam ada 3 orang lelaki Quraisy. 3 orang lelaki Quraisy siapa? Satu, Abu Jahal. Masa tu dalam riwayat tu disebut dulu Abu Jahal dipanggil sebagai Abul Hakam, orang yang bijak lah. Yang kedua, Abu Sufyan. Yang ketiga, Al-Akhnas. Cerita yang sangat masyhur. 3 malam berturut-turut mereka cuba mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW, dan mereka berpakat, mereka bersumpah untuk tidak mengulanginya, tetapi mereka terikut dan mereka mendengar juga pada esok hari. Di sini menyebabkan Al-Akhnas dia tak puas hati. Al-Akhnas dia pergi dekat Abu Sufyan, dia tanya, kamu dengar apa malam tu? Abu Sufyan jawab apa? Dia kata, ada kalimah yang aku faham dan ada kalimah yang tidak difahami. Dan yang jelas itu bukan kalam Muhammad. Kita sebutkan di sini ada elemen yang tidak difahami
ini ada sifat kudus ataupun sifat ia bukan daripada manusia. Al-Quran ada dua benda. Kalau ada pada syariat ada sudut emosi, Al-Quran boleh mainkan emosi dengan lebih dahsyat. Kalau ada ayat yang tidak difahami, kalimah tidak difahami, Al-Quran pun ada kalimah yang sedemikian. Contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim antara kalimah yang tidak difahami, tetapi manusia sedia maklum apakah maksud daripada Alif Lam Mim itu, cabaran kepada orang kafir untuk datang dengan ayat semisal Al-Quran. Dan yang ketiga, yang tidak ada pada syai'an, yang tidak ada pada sajak adalah petunjuk. Syai'an tu nak cerita apa? Petunjuk apa yang mereka dapat? Yang tidak ada pada syair, yang tidak ada pada sajak tapi ada Al-Quran, ada pada Al-Quran antaranya keilmuan. Bila dikaji tentang ayat-ayat Al-Quran, semuanya mengikut fakta dan penemuan semasa. Jadi siapa ikut siapa? Kat sini kita katakan dari sudut ilmiah, Al-Quran ada ayat-ayatnya yang berbentuk ilmiah. Dari sudut dari sudut petunjuk, Al-Quran mengandungi ayat-ayatnya yang mengandungi petunjuk. Maka cukup dengan Alif Lam Mim ini kita dah memadai, kita mengetahui dan meyakini bahawa ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Ya? Okey, sekarang ni itu saya huraikan dari surah Alif Lam Mim. Saya nak huraikan kepada tuan-puan, apa kaitan surah As-Sajdah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim dengan surah-surah lain yang bermula dengan Alif Lam Mim. Jadi dalam Al-Quran selepas surah Al-Fatihah, pembuka Alif Lam Mim adalah Al-Baqarah. Topik yang diceritakan pada surah Al-Baqarah selepas Alif Lam Mim cerita tentang Al-Quran Karim. Allah sebut, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab itu tiada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua dah melengkapkan cerita tentang kitab yang nak dimaklumkan selepas Alif Lam Mim. Yang pertama, kitab tu sifatnya zalika, kedudukannya tinggi. Dalam bahasa Arab tuan-puan, zalika ni menunjuk kepada jauh. Zalika ni, tuan-puan dengar suara saya? Suara saya kuat ke? Jelas ke? Jelas ke? Mudah-mudahan ya. Zalika dalam bahasa Arab, dia adalah ismul isyarah lil ba'id. Kata nama tunjuk yang menunjukkan ia adalah jauh. Zalika ni jauh. Ada uraian yang mengatakan jauh dekat sini maksudnya apa? Kitab itu. Dalam terjemahan kita sebut kitab ini kan. Tapi zalika dalam bahasa Arab maksudnya itu, kitab itu. Jadi yang dimaksudkan dengan itu dekat sini ada beberapa maksud. Yang pertama, katanya zalika di sini pada masa tersebut seringkali juga zalika digunakan dengan maksud ini. Kalau tuan-puan belajar sastra, zalika seringkali juga diterjemahkan dengan maksud ini. Buktinya apa? Kata tunjuk tu adalah pada za sahaja. Hadza, za itu yang kata tunjuk. Lika ni tambahan daripada kata tunjuk. Itu uraiannya. Yang kedua kata, zalika ni masih lagi maksudnya itu. Tetapi disebut untuk jauh, menunjukkan kedudukannya yang jauh, kedudukan yang tinggi. Sebab itu digunakan zalika. Uraian yang ketiga mengatakan, kenapa disebut zalika jauh? Dekat sini bukan merujuk kepada kedudukan, tapi dikaitkan dengan sifat dia. Sifat dia dekat sini keraguan. Oleh kerana ada bentuk keraguan ni, oleh kerana ada bentuk keraguan, kan? Ini adalah sifat yang negatif. Al-Quran jauh sekali daripada sifat keraguan, maka didatangkan dengan zalika itu, ya. Apapun uraian tentangnya, kita katakan ia sedang bercerita tentang kedudukan Al-Quran, martabat Al-Quran Karim. Zalikal kitabu, ini yang pertama disebut dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang Al-Quran. Yang kedua, ceritakan tentang Al-Quran tiada keraguan. Yang ketiga, Al-Quran adalah petunjuk. Yang keempat, yang mengambil pedoman daripada Al-Quran adalah al-muttaqin. Jadi ada 4 perkara kan? Kedudukan, tiada keraguan, petunjuk, yang mendapat petunjuk itu adalah orang bertakwa. Jadi 4 perkara ini dihuraikan oleh surah-surah berikutnya. Antaranya tuan-puan perhatikan dalam surah Ali Imran. Ya? Surah Ali Imran, bila disebut Alkitab ni tiada keraguan. Tiada keraguan tu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ali Imran menguraikan tentang keraguan tersebut. Ya? Ia adalah Allah. Yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum.
tiada Tuhan melainkan Dia, Allah Ta'ala, yang satu-satunya menurunkan Al-Quran ni. Huwal Hayyul Qayyum. Dialah Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, maha bangun. Ya? Jadi dekat sini, ini menguraikan lagi tentang ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, ia bukan sahaja cerita tentang siapakah yang menurunkannya. Oleh kerana Allah itu maha bangun, maha hidup, maka Allah ini maha mengetahui apa yang diperlukan oleh umat manusia, iaitu petunjuk. Maka dibentangkan petunjuk. Surah Al-Imran menguraikan apa yang terkandung pada surah Al-Baqarah tentang Alif Lam Mim, tentang Alkitab ni. Dapat ya? Tuan-puan, bila cerita tentang Al-Hayyul Qayyum, maksudnya tidak ada sebarang sifat mengantuk, sifat tidur, itu disebutkan dalam ayat kursi. Jadi dekat sini sesuai Allah Ta'ala ni maha syahid, maha melihat, maha menyaksikan, maha menjadi bukti kepada apa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah hadirkan, Allah datangkan hudan, petunjuk. Okay. Anda bandingkan dengan surah Al-Ankabut. Al-Ankabut Allah sebutkan selepas Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan? Ayyaqulu amanna. Hanya semata-mata mereka berkata amanna, kami telah beriman. Wahum la yuftanun. Sebenarnya mereka tidaklah diuji. Di sini menunjukkan Al-Quran turun untuk memberi panduan kepada manusia yang mengatakan beriman untuk menghadapi ujian-ujian ini, untuk menghadapi fitnah. Maka Al-Quranlah panduannya, hudan. Jadi Al-Ankabut menguraikan huraian tentang ayat yang kedua tadi. Kemudian surah Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Surah Ar-Rum membentangkan cerita masa depan. Untuk menghadapi masa hadapan, maka ia memerlukan kepada hudan lil muttaqin tadi. Al-Quran bukan sahaja bercerita tentang masa depan di muka bumi ni. Ghulibatir Rum, Rum dikalahkan dengan menggunakan kata kerja lampau, past tense ataupun fa'il madhi, ghulibat, seolah-olah itu memang berlaku dan memang sebenarnya mengikut sejarah Rum dikalahkan. Bahkan surah Ar-Rum bukan sahaja membentangkan masa depan di dunia, bahkan menceritakan juga masa depan di akhirat. Ya? Jadi petunjuknya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran yang membentangkan tentang masa depan. Ya? Okay. Kemudian kita perhatikan surah Luqman. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab yang penuh dengan hikmah. Hikmah dekat sini ada Al-Hakim ni ada beberapa huraian. Satu, Al-Hakim penuh dengan hikmah. Yang kedua, Al-Hakim maksudnya kukuh. Kukuh ayat dia. Maksudnya firm ayat dia. Al-Quran Karim, ayat-ayatnya yang halus, ayat tu sendiri membawa hikmah yang berbagai. Jadi ia menguraikan lagi apa yang ada pada surah Al-Baqarah tadi. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi orang yang beriman mereka akan mengambil petunjuk daripada Al-Quran Karim. Dan tuan-puan perhatikan 5 ayat yang pertama surah Luqman sangat dekat dengan 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah tadi. Tuan-puan kalau buat perbandingan memang sangat dekat antara surah Luqman dan surah Al-Baqarah. Ya, saya tunjukkan kepada tuan-puan ya. Sekejap. Okay, nak perhatikan dari sini ya. Ini kesamaan dia. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Luqman, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu, Al-Luqman ditambah ayatul kitabi. La raiba fi Al-Hakim. Hudan, Luqman tambah warahmatan.
lil muttaqin, dekat sini lil muhsinin. Jadi dekat sini kalau tuan-puan dah hafal 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, automatisnya tuan-puan tak susah nak hafal surah Luqman 5 ayat yang pertama, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib dalam surah Luqman tidak dinyatakan. Wa yuqimunas salah, alladzina yuqimunas salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ditukar dengan bahasanya wa yu'tuna zakah. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik tidak dinyatakan surah Luqman. Artinya tuan-puan, surah Luqman sangat dekat dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, ya. Okey, saya teruskan lagi. Surah As-Sajdah melengkapkan lagi huraian tentang surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Okay. Yeah. Surah Luqman melengkapkan lagi surah As-Sajdah melengkapkan lagi huraian tentang Alif Lam Mim. Dekat sini ayat yang kedua, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Alkitab itu tiada keraguan padanya min rabbil alamin, dan ia daripada Tuhan sekalian alam. Dia As-Sajdah ni dia sebagai penutuplah surah Alif Lam Mim, ya. Jadi dekat sini dia huraikan tanzilul kitab, Quran ni diturunkan, la raiba fihi, tiada keraguan, yang jelas ni min rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kita sebutkan ada kaitan yang sangat jelas antara ke-6 surah ini. Selalunya disebut cerita tentang Al-Quran, huruf-huruf muqatta'ah dalam surah Yasin, Taha, Qaf, Nun, Sad, selalunya ayat selepasnya mesti cerita tentang Al-Quran. Tuan-puan perhatikan, Yasin wal Quranil Hakim, ada cerita tentang Quran, ya. Kemudian Sad wal Qur'ani lidzikr, cerita tentang Al-Quran. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, cerita tentang Al-Quran Karim. Okay, jadi ini antara huraian dia lah. Maka selalunya surah yang bermula Alif Lam Mim dia cerita tentang Al-Quran dan ia cerita tentang hari kiamat. Okay. Saya teruskan lagi. Okay, kelebihan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah mempunyai kelebihan yang tersendiri, tuan-puan. Tadi saya dah sebut dari sudut hubungan surah Sajdah dengan surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Sekarang ni saya akan cerita kepada tuan-puan tentang kelebihan surah As-Sajdah. Di sini ada beberapa hadis yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kita tentang surah As-Sajdah ni. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, meriwayatkan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr, Nabi baca dalam solat Jumaat, Nabi baca pada hari Jumaat pada solat subuh, solat al-fajr, Alif Lam Mim tanzilus sajdah. Dekat sini kita bagi bawah, ya, as-sajdati. Ini saya silap, ya. Dekat sini Alif Lam Mim tanzilus sajdah. Ini nama lain bagi surah As-Sajdah, Alif Lam Mim tanzilus sajdah. Kemudian kata Abu Hurairah, Nabi baca juga wahal ata 'alal insani hinun minad dahr. Dia ada dua surah yang Nabi baca pada solat Jumaat. Solat subuh, solat Jumaat, pada hari Jumaat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW pernah berkata, afdalus salawati 'inda Allah, salat yang paling baik di sisi Allah adalah salatus subuh. Adalah salat subuh yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, fi jama'atin, secara berjemaah. Nampak? Maksudnya Nabi baca surah As-Sajdah pada waktu solat yang paling baik. Jadi soalan ni yang kita boleh munculkan mungkin, kenapakah Nabi suka sangat baca surah As-Sajdah ni pada solat subuh Jumaat ni? Pada solat yang paling baik ni. Jadi antara jawapan dia adalah kata Nabi SAW menurut satu hadis, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumal jumu'ah. Yaumal jumu'ah. Hari yang paling baik terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat. Dekat sini kalau ikut tata bahasa yaumul jumu'ah mim baris depan, tapi nanti saya semak, ya, betul mim baris atas ke baris depan. Kalau mim baris atas pun taklah menjadi kesalahan dari sudut bahasa. Cuma adalah sedikit perbincangannya, dia akan jadi rumit lah sikit, ya.
Tapi tak apalah, asal ala kulli hal, walau bagaimanapun kita jelaskan dekat sini, dalam hadis ni disebutkan hari yang paling baik turunnya, terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat. Sebab apa? Fihi khuliqa Adam. Kerana pada hari Jumaat inilah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi uhbita. Dan pada hari Jumaat inilah Nabi Adam AS uhbita, diturunkan. Wa fihi tiba alaih. Pada hari Jumaat inilah tiba alaih, Nabi Adam AS diterima taubatnya. Wa fihi qubida. Pada hari Jumaat inilah qubida, Nabi Adam digenggam. Dekat sini digenggam ni boleh jadi sama ada Nabi Adam ditarik namanya, dicabut namanya. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari itu berlakunya hari kiamat. Dekat sini pada hari Jumaat macam-macam peristiwa yang berlaku. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam diciptakan. Jadi anda perhatikan dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan yang Nabi baca pada hari Jumaat, semuanya mengandungi cerita ni. Ada cerita tentang penciptaan. Wa fihi uhbit. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga adalah pada hari Jumaat. Menunjukkan bahawa ada perkara yang menggelincirkan Nabi Adam daripada syurga. Maka anda perhatikan dalam surah As-Sajdah, ada atau tidak As-Sajdah membentangkan perkara-perkara yang menggelincirkan manusia daripada syurga. Wa fihi tiba alaih. Pada hari Jumaat itulah Nabi Adam diampunkan. Ada atau tidak surah As-Sajdah ataupun surah Al-Insan yang dibaca pada hari Jumaat cerita tentang pengampunan. Wa fihi qubida. Ada atau tidak dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ini bercerita tentang penarikan nyawanya, nyawa ditarik. Wa fihi taqumus sa'ah. Ada atau tidak surah As-Sajdah cerita tentang berlakunya hari kiamat. Jadi antara sebab itu barangkali Nabi baca surah As-Sajdah pada hari Jumaat kerana adanya perkara-perkara ini yang dibentangkan dalam surah tersebut. Okay. Di sini ada perkataan daripada Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, Nabi SAW yaqra'u hataini suratain. Nabi membaca dua surah ini. Yang pertama As-Sajdah. Yang kedua Al-Insan. Nabi baca dua surah ini kerana apa? Kata Ibnu Qayyim, limashtamalat alaihi min dzikril mabda'i wal ma'ad. Kerana dua surah ini bercerita tentang, ada cerita tentang permulaan manusia dan pengakhiran manusia. Wa khalqi Adam. Ada cerita tentang penciptaan Nabi Adam. Sebenarnya penciptaan lah. Sebenarnya dalam surah As-Sajdah ni taklah sebut nama Nabi Adam secara spesifik. Tapi Allah sebutlah wa bada'a khalqal insani min tin. Ya, penciptaan yang paling awal. Ya. Kemudian wa dukhulil jannati wan nar. Ada cerita tentang masuk syurga dan masuk neraka. Wa dzalika mimma kana wa yakunu fi yaumil jumu'ah. Semua ini adalah perkara yang telah berlaku dan bakal berlaku pada hari Jumaat. Fakana yaqra'u fi fajriha ma kana wa yakunu fi dzalikal yaum. Maka Nabi SAW membaca pada solat subuh tu, pada waktu subuh tu, apa yang telah berlaku pada hari tersebut dan apa yang bakal berlaku pada hari tersebut. Tadhkiran lil ummah, untuk memberi peringatan kepada umat bihawadithi hadzal yaum, tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari tersebut. Ya, itu pada hari Jumaat. Jadi anda boleh dan dapatlah sedikit sebanyak tentang gambaran tentang kenapakah ataupun apakah hikmah dan alasan Nabi SAW membaca surah ini. Tuan-tuan, kita tamat pada jam 12.30 kan? Saya baca kan. Kita habis 12.30 kan? Okay, saya teruskan lagi. Tuan-puan kalau ada soalan, ada 12.30. Tuan-puan ada soalan, ada luahan, ada pandangan, ada apa-apa yang nak kongsikan, silakan. Sebelum saya teruskan lagi. Berat tak penyampaian saya pagi ni, tuan-puan?
Okay, saya teruskan ya. Kalau berat tuan-puan maklumkan. Kalau ada soalan boleh utarakan. Kalau ada luahan pun boleh silakan. Sebab kadang-kadang tadabbur ni tuan-puan, dia tak semestinya satu hala. Tadabbur ni tak semestinya dengan cara mendengar keluhan saya. Setiap orang tadabbur ni pun tak sama. Contoh tadabbur saya hari ni pun tak sama dengan tadabbur saya hari esok. Itu tadabbur ni salah satu bentuk refleksi. Sebab tu bila sebut tadabbur, dia tak semestinya, dia bukanlah pengajian tafsir. Cuma tafsir adalah salah satu cara untuk mentadabburi ayat ataupun untuk menghayati ayat. Jadi tafsir antara alat untuk mentadabbur ayat ya. Dan kalau tuan-puan ada luahan, ada pandangan, silakan jangan segan-silu kita berkongsi. Siapa tahu pengalaman tuan-puan ini membantu juga sahabat-sahabat kita yang lain, dan saya sendiri boleh ambil cedok pengalaman tuan-puan untuk sama-sama tadabbur ya. Sebab kalau disebutkan tentang tadabbur ni, elemennya bukanlah elemen ilmiah. Tadabbur bukanlah elemen ilmiah. Kalau disebut elemen ilmiah ni tafsir. Dan ia terhad kepada ahli tafsir, ahlinya. Tetapi tadabbur, ia adalah terbuka pada semua orang. Dia tak semestinya mainkan dimensi ilmiah ni. Dia mainkan dimensi dari sudut emosi dan kebasahan. Bagaimanakah ilmu diturunkan dalam hati, bagaimanakah akal dan hati saling menggunakan pakai antara satu sama lain, menghayati, mentadabburi, mentafakuri dan mentadzakkuri ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini tadabbur dia tak semestinya perbincangan ilmiah. Kadang-kadang kalau dahulu disebutkan oleh seorang tokoh, Dr. Farid Al-Ansari. Beliau menyebutkan kalau zaman beliau tu, beliau kata Farid Al-Ansari ataupun Khalid As-Saf. Saya tak pasti antara dua orang ni lah. Ya, sama ada Khalid As-Saf ataupun Farid Al-Ansari. Okay, salah seorang daripada mereka ni bercerita, dia kata masa mereka membesar dahulu, mereka tengah belajar lagi, mereka berkenalan dengan seorang tukang besi. Masa tu adalah ideologi sosialis menular di kawasan Morocco. Ya. Lalu mereka bintangkan lah, mereka sebutkan dekat sana tu ada tukang besi. Bila ditanya tukang besi macam mana, terikut tak dengan ideologi sosialis. Jadi tukang besi tu dia kata, aku ni hari-hari main dengan besi. Aku dah hadap panas untuk melenturkan besi. Dan aku dah rasa kepanasan untuk melenturkan besi tu, itu bau panas yang boleh mencairkan besi. Jadi apakah aku tidak takut untuk menghadapi kepanasan di akhirat. Dia kat sini disebutkan, kata beliau, ini menunjukkan tadabbur tukang besi itu terhadap hari kebangkitan ataupun hari kiamat lebih dahsyat, lebih dalam daripada dia. Sebab itu sesuai dengan pengalaman dia tu, tukang besi. Ya, jadi tadabbur, elemen yang dimainkan, dimensi yang dimainkan adalah dimensi refleksi, dimensi kebasahan, dimensi penghayatan. Ia bukannya dimensi keilmuan ataupun pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan jangan terkejut kalau ada orang mahir agama, tapi orang itulah yang ada ketirisan, yang tidak telus dalam menggunakan duit sumbangan orang kan, dari sudut aspek kedermawanan. Jadi kita katakan di sini tadabbur, elemen yang paling penting adalah penghayatan. Ya. Okay, saya teruskan lagi. Dekat sini disebutkan, ditanya oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini tuan-puan, kalau disebutkan dalam kitab tafsir, kalau diriwayatkan dalam kitab tafsir tentang hal ini disebut sebenarnya tafsir pun tak dapat lari daripada elemen tadabbur. Walaupun namanya kitab tafsir, tetapi secara tak langsung tafsir juga meriwayatkan tadabbur pada sahabat, pada tabi'in dalam uraian tafsir mereka. Jadi mereka sebut apa? Antara yang diriwayatkan adalah Su'ilal Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, Aina tajidur rahah? Di manakah kamu mendapati kerehatan? Faqala, maka Hasan Al-Basri kata, sajdatun ba'da ghaflah. Satu kali sujud selepas satu kali lalai. Wa taubatun ba'da dzamb. Dan taubat selepas melakukan dosa. Di sini kalau sebut kerehatan ni, sebut tentang kerehatan, ia berkait dengan orang yang bekerja. Kalau dahulu nama mereka, nama hari, kita mulakan dengan hari Ahad kan.
Ahad ni dalam bahasa Arab satu. Yang kedua al-ithnain, yang ketiga al-thulatha, al-arba'a, al-khamis. Semua ini nama-nama nombor tuan. Ahad daripada satu, al-ithnain dua, al-khamis lima, sampai hari Jumaat disebut al-jumu'ah. Jumu'ah ni apa? Dia tak guna kalimah as-sadis. Sadis ni masuk 6. Tapi kenapa disebut kalimahnya al-jumu'ah? Kerana hari itu hari manusia berhimpun. Ya. Kemudian as-sabt. Kenapa disebutkan as-sabt? Kerana hari tersebut terputusnya kejadian. As-sabt itu satu pandangan lah. Tapi pandangan ini boleh dikritik lagi. Dia sebut as-sabt. Kalau sebut saya potong rambut, disebut sabattu sya'ri. Saya potong rambut saya, sabtu. Ya. Okey. Dan dekat sini tuan-puan, hari kelihatan bagi orang yang bekerja adalah pada hari Jumaat, al-Jumu'ah. Dengan cara mereka berhimpun. Kemudian antaranya cara juga adalah sajdatun ba'da ghaflah. Sujud selepas leka. Ya. Okey. Puan ada soalan tadi ya? Jadi saya perasan ada yang angkat tangan ya. Kalau ada soalan silakan. Okey, saya teruskan ya. Kalau ada soalan saya boleh berikan laluan, tidak ada masalah ya. Okey, saya teruskan. Dekat sini sujud selepas lalai ya. Jadi itu salah satu bentuk kelihatan subuh antara waktu yang manusia tengah segar dan jauh daripada kelalaian. Maka kelihatan sebenarnya pada sujud waktu subuh ya, mudah-mudahan. Jadi surah As-Sajdah antara surah yang menyebutkan tentang sujud. Jadi ini yang disebut ni tadabbur kan sebenarnya. Cerita tentang kelihatan, cerita tentang penghayatan, cerita tentang refleksi ya. Okay, kemudian kelebihan surah As-Sajdah yang lainnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur hatta yaqra'a alif lam mim at-tanzil. Sehingga Nabi membaca surah As-Sajdah. Dekat sini As-Sajdati kalau menurut bahasa, tapi kalau baca As-Sajdatu ni rasa tak betul lah, As-Sajdata ataupun As-Sajdati ya. Okey. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulk, dan Nabi baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jadi dua surah ini Nabi baca sebelum tidur ya. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Agaknya sebab apa tuan-puan? Sebab tidur ni adalah salah satu bentuk kematian. Salah satu bentuk kematian yang disebut kematian sementara ya. Jadi untuk mengingati tentang hari kematian, surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk antara surah yang memaparkan tentang di hal tersebut. Okey, selesai perbincangan tentang kelebihan surah As-Sajdah. Sekarang kita nak bincang tentang hubungan awal dan akhir surah As-Sajdah. Cuma sebelum saya teruskan, tuan-puan kalau ada soalan silakan, jangan segan silu. Okay, saya teruskan ya, insyaAllah. Okay, ini berkaitan dengan hubungan awal dan akhir surah As-Sajdah. Hubungan awal dan akhir surah As-Sajdah. Okay, dalam surah As-Sajdah ada cerita tentang hubungan awal surah dan akhir surah. Okay. Kalau tuan-puan perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga firman Allah, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Cerita tentang penurunan Alkitab yang tidak ada keraguan padanya daripada Tuhan sekalian alam. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allah kata,
am yaquluna iftara, ataupun mereka berkata iftara, Muhammad ni mereka ke ayat Al-Quran. Bal huwa al-haqqu min rabbik, bahkan Al-Quran itu benar-benar daripada Tuhanmu. Itu antara qauman, untuk kamu memberi peringatan kepada satu kaum, ma atahum min nadhir, yang mana kaum tersebut tidak pernah didatangi oleh seorang yang memberi peringatan min qablik, sebelum engkau, la'allahum yahtadun. Ini cerita tentang Al-Quran dan cerita tentang respon masyarakat yang menerima Al-Quranul Karim, ya. Tetapi pokok pangkalnya adalah Al-Quran ini adalah la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Pantulan ataupun jelmaan daripada ayat yang kedua dan yang ketiga, huraiannya, kesimpulannya, rumusannya disebutkan pada hujung surah. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-23. Allah berfirman melalui ayat ini, Allah sebut walaqad atayna Musa al-kitab, dan demi sesungguhnya kami telah datangkan kepada Nabi Musa al-kitab. Yang kita lihat kadang-kadang nampak ini semacam iklan. Dan Musa tiba-tiba disebut dalam ayat ini tanpa diperincikan apakah yang berlaku, melainkan apa yang disebut kat sini adalah perihal tentang penerimaan kitab. Fala takun fi miryatin min liqa'i, janganlah engkau teragak-agak untuk menerimanya. Dia di sini merujuk pada Al-Quran. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan Al-Quran itu hudan, sebagai petunjuk, li bani Israil, kepada Bani Israel. Jadi anda perhatikan ayat ke-23 ni cerita tentang Al-Quran, Alkitab, ya. Maka ia adalah pantulan ataupun jelmaan daripada ayat 2 dan ayat ketiga tadi yang bercerita tentang Alkitab. Maka Nabi Musa pun menghadapi masyarakat ataupun kaum yang tidak beriman, bahkan kaum yang zalim, kaum yang dahsyat, kerabat Firaun. Kemudian bukan itu sahaja, Nabi Musa menghadapi cabarannya daripada kumpulan pengikutnya sendiri, antara Bani Israel, ahli kitab, ya. Jadi ahli kitab ni mereka dalam kalangan mereka pun tidaklah menghalang Nabi Musa untuk menerima kitab, walaupun orang Yahudi ini ataupun Bani Israel ini mereka sangat ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Maka Allah kata, sebagai motivasi pada engkau wahai Muhammad, kami ceritakan kepada Nabi Musa bahawa Nabi Musa pernah datang kitab kepadanya. Fala takun fi miryatin min liqa'i, jangan tak agak-agak untuk menerimanya. Dekat sini liqa'i ada dua huraian. Ada huraian yang pertama sebut jangan tak agak-agak untuk menerima Al-Quran. Huraian yang kedua menyebutkan jangan teragak-agak untuk berjumpa dengan Nabi Musa. Liqa'i dekat sini berjumpa dengan Nabi Musa. Dekat sini ada dua huraian lah. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sebab apa jangan teragak-agak? Kerana kami pernah jadikan Al-Quran itu, kitab Taurat itu petunjuk kepada Bani Israel. Jadi anda perhatikan di sini, ini tak ubah seperti seorang yang sedang melakukan perniagaan, bahagian marketing, kemudian dia duduk depan pintu rumah kita. Tuan-puan keluar rumah nampak muka saya duk bebel lagi tentang surah As-Sajdah, kan. Keluar rumah je nampak muka saya duk bebel tentang surah As-Sajdah. Hari pertama mungkin kita boleh pertimbangkan, tapi ni sebulan dah ustaz duduk depan tu je duk edar flyers tentang tadabbur surah As-Sajdah, kan. Kemudian sebulan tu boleh tahan lagi. Kalau setahun saya duduk depan tu, apa respon tuan-puan? Kadang-kadang kita akan panggil penguat kuasa untuk halau saya, kan. Dekat sini kita sebutkan apa yang Nabi bawa lebih kurang, lebih dahsyat daripada apa yang saya ceritakan, ya. Berhadapan dengan kaum Quraisy untuk menyebarkan dakwah, dan penguat kuasa pun datang untuk nego dengan Nabi supaya Nabi tak teruskan lagi dakwahnya. Dan apa yang Nabi bawa, contoh kalau saya ni sebagai ejen jual sejenis produk. Jadi produk tu tuan-puan sudah tentu ada produk, barangkali dah ada produk tu di rumah, ya. Jadi contoh kalau saya sebutkan saya dah ada produk tu, penapis air tu saya dah ada kat rumah saya, kenapa saya nak ambil ustaz punya, ya. Dah penat mulut saya dah sebut. Ibaratnya begitu. Ibaratnya macam penapis air ataupun produk yang saya jual tu, itu adalah agama yang Nabi SAW sampaikan, cuba sampaikan. Dan produk yang sedia ada di rumah tu agama yang sedia ada, orang kata produk ada, ya. Jadi sudah tentu mencabar untuk mereka terima hidayah ataupun agama yang Nabi bawa, kan.
Dan sudah tentu dakwah Nabi SAW lebih mencabar. Dan sudah tentu kalau ia berlaku selama 13 tahun tanpa ada respon yang baik, akan dilibatkan dengan kecaman, pembantaian fizikal dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan Rasulullah SAW ada sifat teragak-agak boleh atau tidak nak terima ayat yang lain ni. Ayat yang sedia ada pun mereka kufur. Kalau ada lagi ayat yang lain turun, sudah tentu kekufuran mereka lebih dahsyat, dan ini mengundang kemurkaan Allah yang lebih dahsyat. Sebab ya, jadi kat situ Allah kata fala takun fi miryatin min liqa'i. Sebab apa? Sebab ada kalangan Bani Israel yang pernah dapat petunjuk daripada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, walaupun mereka adalah golongan yang dahsyat. Okey, saya teruskan. La raiba fi, kita tentang tiada sebarang keraguan padanya. Uraiannya adalah fala takun fi miryatin min liqa'i. Jangan engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Kemudian turunnya Al-Quran ini adalah la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Cerita tentang petunjuk disebutkan daripada ayat yang ke-23, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab tersebut adalah petunjuk kepada Bani Israel. Jadi tuan-puan perhatikan ada persamaan pada bahagian awal surah dan hujung surah. Pada awal surah, Allah ada ceritakan tentang waqalu, perangai orang kafir, mereka berkata, Aidza dhalalna fil ard, adakah apabila kami hilang lenyap di muka bumi, ainna lafi khalqin jadid, kami akan diciptakan semula ataupun kami akan dihidupkan semula. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka kufur tentang hari pertemuan dengan Tuhannya. Itu ayat yang ke-10, cerita tentang hari kebangkitan. Cerita tentang perangai orang kafir, kemudian cerita tentang hari kebangkitan. Okay. Okay, dekat sini kita sebutkan ayat yang seperti ini disebutkan juga pada ayat yang ke-28. Wa yaquluna, perangai orang kafir ni mereka berkata. Sebab tak ada bersamaan dengan ayat 10 tadi. Wa qalu, mereka berkata. Ayat 28, wa yaquluna, mereka berkata. Mata hadzal fathu in kuntum sadiqin, bilakah hari kemenangan ini sekiranya kamu ini adalah orang yang benar. Kat sini ada persamaan antara ayat 10 dan ayat yang ke-28 ini. Jawapannya adalah qul, katakanlah, yaumal fathi, hari kemenangan tersebut, la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum, orang-orang kafir mereka tak boleh menggunakan keimanan mereka untuk memanfaatkan mereka pada hari akhirat, ya, wadahum yunzarun, dan mereka tidaklah diberi penangguhan. Di sini diceritakan tentang banyak orang kafir di muka bumi, mereka berani ingkar, tetapi di akhirat mereka tidak diberi muka, ya. Sebab tu dalam ayat yang ke-11 pun Allah sebut ayat yang ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, penyesalan orang kafir, penyesalan yang ketika itu tidak memberi manfaat, wala la yanfa'ul ladina kafaru iman, tidak memberi manfaat. Okay, dan dekat sini balhum bi liqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka kufur tentang hari kebangkitan. Oleh kerana itu, kufurnya mereka di dunia, kalaupun mereka beriman di akhirat, tidak memberi manfaat kepada mereka, ya. Okay, kemudian ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kemudian Allah ceritakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia dekat sini boleh jadi Allah, ada yang huraikan ini kekuasaan Allah ataupun pemerintahan Allah. Jadi walau bagaimanapun huraiannya adalah ini menunjukkan ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', tidaklah kamu untuk kamu selain daripada Allah min wali, yang boleh menjadi pelindung, wala syafi', tak ada pun yang boleh memberi syafaat. Afala tatadhakkarun, tidakkah kamu bertadakkur? Jadi ini cerita tentang petunjuk
dan cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Al-Quran adalah Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kejadian supaya kita sentiasa mengambil pengajaran. Maka dekat sini ayat yang ke-26 Allah sebutkan juga awalam yahdi lahum. Tidakkah mereka mendapat petunjuk? Kam ahlakna, berapa banyak ahlakna yang kami binasakan, min qablihim minal qurun, daripada sebelum mereka, daripada kurun-kurun sebelum mereka. Yamshuna fi masakinihim, yang mana mereka orang Quraisy ini selalu melalui tempat tinggal golongan yang dihapuskan, golongan yang dibinasakan. Kat sini yamshuna fi masakinihim boleh dihurai dengan dua maksud, tuan-tuan. Satu, mereka berjalan di tempat-tempat yang Allah tak pernah binasakan. Yang kedua, mereka berjalan di perkuburan mereka. Masakin ini tempat tinggal, boleh terjemah sebagai perkuburan ataupun tinggalan sejarah orang yang kaum yang telah dibinasakan. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada yang demikian itu adanya ayat-ayat kebesaran. Afala yasma'un. Maka tidakkah mereka mahu mendengar ataupun mengambil pengajaran. Kemudian Allah cerita lagi tentang alam. Awalam yarau anna nasuqul ma'. Tidakkah mereka melihat anna nasuqul ma', bahawa kamilah yang memandu air, iaitu kamilah yang mengalirkan air, ilal ardil jurus, ke tanah yang kering, fanukhriju bihi zar'a, lalu kami keluarkan pada tanah yang kering itu, ataupun kami keluarkan dengan air tersebut, zar'a, tanaman, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusahum, supaya tanaman itu dimakan oleh ternakan mereka dan mereka sendiri pun boleh makan. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat? Jadi tuan-tuan perhatikan ayat 28 dan ayat yang ke-26 dan 27 sangat berkait rapat dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya. Jadi tinggal lagi beberapa huraian kita, insya-Allah, kalau diberi kelapangan ataupun kalau ada jodoh lagi, insya-Allah kita bincangkan tentang hubungan surah Luqman dan surah As-Sajdah. Ini tadabbur makro. Kalau ada kesempatan yang lain, kita bincangkan pada sudut tadabbur mikro. Ya. InsyaAllah. Tuan-tuan ada soalan, ada tambahan, ada luahan, silakan. Kalau tidak ada, saya tutup majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.